kasih. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Calon kita, Dr. Sophie, elok pun ada pada dia. Elok akhlaknya, adabnya, tutur katanya, budi bahasanya. Pandai, tak pandai apa lagi? Diploma, sarjana muda, masters, PhD. Semua dia habis mengaji dah. Jadi orang Padang Serai yang akan mengundi 7 hari bulan, calon yang kita tawarkan ialah Dr. Muhammad Sophie Razak dalam kertas undi nombor 4. Ingat ya, nombor 4. Dapat kertas undi nanti, calon nombor 1 jangan pandang. Calon nombor 2 jangan tengok. Calon nombor 3 jangan jeling. Calon nombor 4 adalah pilihan kita untuk kita hantar mewakili Parlimen Padang Serai. Tuan-tuan dan puan-puan, jarang-jarang saya ceramah dan rasa gemuruh. Jarang sangat, tapi malam ni gemuruh. Sebab antara yang jadi tetamu ini adalah rakan yang sangat saya hormati, iaitu Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Tapi saya ada petua. Saya pelajar bidang pidato. Datuk Zahid juga PhD-nya bidang pidato juga, komunikasi, macam Zamri. Cara nak hilang gemuruh ialah jangan tengok orang yang kita hormat tu, jangan tengok kat dia. Tengok hak lain. Dan tengok pula orang yang senyumnya paling manis. Itu akan mengubat kita, rasa gemuruh kita. Jangan tengok orang yang muka masam tak senyum, yang tu tambah gemuruh kita. Itu penting. Jadi tuan-tuan, himpunan ini adalah himpunan pidato pilihan raya. Pilihan raya ke-15 dah selesai dah. Kerajaan pun dah tertubuh dah. Kerajaan baru, Malaysia baru ni, Perdana Menteri yang telah dipersetujui mengikut Perlembagaan Persekutuan ialah Datuk Seri Anwar. Dah selesai dah. Perlembagaan Persekutuan mengatakan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong bolehlah melantik seorang dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang baginda yakin mendapat sokongan majoriti. Cara baginda yakin itu, dia suruh hantar dokumen, dia panggil tanya. Pakatan Harapan, dia panggil Datuk Seri Anwar, pengerusi, dan dia panggil Saifuddin, Setiausaha Agung, Pakatan Harapan. Dia tanya. Barisan Nasional, dia panggil Datuk Zahid, Datuk Mak Hassan, Datuk Zamri Kadir. GPS, dia panggil Datuk Fadilah, Aaron Dagang, Richard Riot, Alexander Linggi. Dia panggil semua dah. Pada akhir proses itu, Tuanku bentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Dan kemudian dimasyhurkan sesuai dengan peruntukan perlembagaan dan proses untuk Tuanku membina keyakinan. Istana kemudiannya mengisytiharkan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah selesai dah. Jadi kalau ada Tazi Muhyiddin ke Ustaz Hadi kata kami ada 115, hak tu tunggu 19 hari bulan nanti kita akan bawa usul undi percaya dalam parlimen. Itu proses dia. Mana? Itu proses. Perkara yang Tazi Muhyiddin tak pernah buat masa dia jadi Perdana Menteri, dia tak pernah buat. Kerana itu tuan-tuan, apa kaitan kisah ini dengan pilihan raya? Kisahnya mudah, straightforward. Kita nak rayu melalui pentas kempen malam ini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang akan mengundi di Padang Serai. Kita mohon, kita rayu, kita minta supaya beri undi kepada Dr. Sophie
Dengan sendirinya Dr. Sophie akan mewakili Padang Serai dan Dr. Sophie akan berada dalam blok kerajaan pada pilihan raya ini sesuai keputusan. Duk blok kerajaan. Apa maksud berada dalam blok kerajaan? Memudahkan urusan rakyat Padang Serai. Mudah. Nah. Kalau pilih calon lain, payah sikit je lah. Payah, lambat. Tapi kalau pilih Dr. Sophie, terus lah. Masalah apa? Luar bandar, cari Datuk Zahid. Kesihatan, cari Dr. Zaliha. Ekonomi, cari Hafizi. Nah. Masalah IC, surat beranak, segala macam, cari Saifuddin. Tu ya. Mudah. Tu ya. Tugas wakil rakyat ni nak facilitate, nak mudahkan urusan rakyat. Yang itu quite straightforward. Mesej kita adalah hantar wakil rakyat yang akan memudahkan urusan penyelesaian masalah rakyat di sini. Kerana pilihan raya ini diadakan ketika kerajaan sudah terbentuk. Kemenangan Dr. Sophie insya-Allah akan menjadikan angka Pakatan Harapan itu menjadi 83. Menambah kepada sokongan sedia ada sekarang ini yang cukup selesa dan meyakinkan. Kita tahu manakala kalau yang dihantar oleh penduduk Padang Serai, calon lain, Perikatan Nasional misalnya, dia akan menambah 73 jadi 74. Tak boleh bentuk kerajaan dah. Tak perlu pilih jalan yang berliku. Kita cuma rayu pilih Dr. Sophie yang kita kenal watak dan sosoknya, komitmennya terhadap perjuangan membela rakyat ini yang sudah terbukti. Itu mesejnya. Saya masa sampai tadi dengar Datuk Mahfuz ulah tentang politik doktrin kebencian. Tidak syak lagi. Ini trend yang agak membimbangkan. Benar. Trend yang agak membimbangkan. Yang belum pernah berlaku tahap ini. Apabila perbezaan politik diberi konotasi agama. Kalau sengketa itu setakat beza politik, beza pendekatan, kaedah, itu tak apa. Tapi bila diberi konotasi agama, maka kempen sudah jadi pilihan politik itu adalah penentuan jalan syurga ke neraka. Itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Kebetulan saya dengan Datuk Mahfuz sebulan yang lepas mewakili Parlimen Malaysia ke persidangan ahli Parlimen dunia di sebuah negara. Negara itu kita tak boleh sebut lah, pasal kita jadi kerajaan lah. Tak boleh, ada dia punya etik dia. Negara yang kami pergi itu pada tahun 1994, lebih tepat bulan April 1994. Selama 100 hari berlaku suatu peristiwa di mana sengketa kaum kelompok majoriti membunuh kelompok minoriti gara-gara diapikan dengan sentimen perkauman. 100 hari 1 juta korban jiwa. 1 juta. Senang aja. Gara-gara dihasut oleh pimpinan politik yang tidak bertanggungjawab. Kita waktu itu leka tak bagi tumpuan kepada tragedi ini sebab ketika itu juga berlaku perang Bosnia dengan Serbia. Tumpuan dunia ke situ. Usaha bangsa-bangsa bersatu ke situ. Sedikit sangat tumpuan diberikan kepada negara ini. 100 hari 1 juta mati, dibunuh. Kami pergi ke muzium genosid itu, ditunjukkan filem, video
Kerana pihak perpetrators, pihak yang menyerang itu, yang membunuh, sambil bunuh dia rakam bagaimana lubang besar digali. Kanak-kanak yang daripada kaum yang berbeza, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dihumban dalam lubang dan ditimbus hidup-hidup. Tuan-tuan, orang putih kata seeing is believing. Kamu tengok, kamu percaya. A picture can tell 1,000 stories. Perkara benar yang berlaku kerana politik perkauman ini. 1 juta dibunuh dengan parang, dengan kapak, dengan lembing, dengan batu. Anak jiran dengan jiran dia, kerana berbeza kaum, dipaksa kawan sepermainan itu bunuh anak jiran hanya kerana kaum berbeza. Sehinggalah selepas 100 hari bangsa-bangsa bersatu masuk, tetapi pemimpin politik yang memainkan sentimen perkauman itu sudah pun melarikan diri. Di kalangan yang membunuh, kemudian yang diadili dan dipenjarakan 20 tahun, 30 tahun. Bayangkan bagaimana negara ini nak bergerak ke depan, yang menjadi mangsa di mana keluarga terbunuh menyimpan dendam. Di kalangan yang menyerang pula diselimuti rasa bersalah. Ketika inilah pemimpin negara ini mengumpul sisa-sisa harapan. Lalu dibuat sebuah suruhanjaya rekonsiliasi untuk membaikkan semula. Di kalangan yang dipenjara 20 tahun, 30 tahun diberi kaunseling. Di kalangan mangsa ini juga diberi kaunseling. Jadilah seorang yang pemaaf. Di kalangan yang terlibat membunuh dan dipenjarakan diberi kaunseling. Beranikan diri jumpa keluarga mangsa dan minta maaf. 5-6 kali minta maaf. Bayangkan keluarga dibunuh dengan kejam. Hanya kerana sengketa kaum. Penduduk negara ini jumlahnya 10 juta. Agamanya satu saja. Sama. Tetapi kerana sentimen perkauman ini menghancurkan negara ini. Hari ini negara ini bangkit. Ibu kotanya menjadi ibu kota yang paling bersih di seluruh benua itu. Sebuah negara di benua Afrika. The cleanest city in the whole continent of Africa. Tuan-tuan, saya Datuk Mahfuz dan beberapa orang lagi, kami sampai 8 hari bulan. Check in hotel. Negara itu 6 jam belakang kita masa dia. 9 hari bulan. Kemudian 10 hari bulan mula persidangan. Lepas menyerok di hotel pukul 9, bermakna pukul 3 waktu Malaysia. Perdana Menteri umumkan parlimen bubar. Jadi kami dah hilang kelayakan untuk hadir persidangan parlimen. Jadi saya kata, Mahfuz, lagu mana? Lagu mana? Apa balik ya kita? Balik ya. Tak lama perjalanan, 36 jam aja naik kapal terbang. Balik. Tapi kami balik dengan satu kesan yang mendalam. Kalau politik adu domba membakar sentimen kaum tanpa perasaan bersalah. Ini sekarang ini ada trend kempen begitu. Ada trend kempen seolah-olah melihat orang Melayu, melihat orang Cina, orang India sebagai musuh yang sangat berbahaya. Di kalangan Melayu, sesama Melayu dipisahkan perbezaan politik dengan konotasi agama. Di kalangan Melayu dan bukan Melayu dilihat sebagai harbi, kafir harbi yang layak dibunuh. Di kalangan sesama Muslim dilihat ini tidak beriman. Bahaya. Yang ini komunis, yang ini Israel, yang ini Yahudi. Negara merdeka lebih 65 tahun. Politik masih lagi gaya usang. Tuan-tuan, kempen pilihan raya ini mengajak seluruh pengundi Padang Serai khususnya, ayo kita tolak politik perkauman, politik usang ini tuan-tuan. Tolak jauh-jauh. Kita tawarkan politik kasih sayang. Tuan-tuan, saya
dengan Datuk Mahfuz, saya dengan Datuk Zahid, saya dengan Datuk Jamil, kita saudara satu akidah, saudara seagama. Datuk Jamil mengucap syahadah, saya mengucap syahadah. Kita saudara satu agama. Asas perpaduan kita, saudara satu agama, satu akidah. Saya dengan ketua cabang saya, saudara Teh, mari depan sikit Teh. Saudara Teh. Saudara Teh, Cina. Saya dengan saudara Teh, saudara sesama insan, saudara sesama manusia. Teh juga dijadikan Tuhan sebagai manusia. Saya juga dijadikan Tuhan sebagai manusia. Saya Muslim, Teh bukan Muslim. Tapi kita saudara sesama insan. Ini sebenarnya konsep perpaduan yang kita nak bawa. Terima kasih Teh. Jangan lama-lama. Payah sangat kan kita nak faham itu. Ya, kamu mungkin menang sejumlah angka yang besar dan selesa. Tapi kamu menang ketika kamu tanam bibit politik kebencian yang sangat berbahaya. Kita belum terlambat. Kita hentikan mereka setakat angka 73. Cukup. Jangan bagi tambah jadi 74 di Padang Serai. Jangan bagi tambah. Jangan. Islam itu indah. Kalau pemimpin Islam itu adil, keadilan itu dirasai oleh orang Islam. Keadilan itu dirasai oleh orang bukan Islam. Keadilan itu dirasai oleh seluruh umat manusia. Yang itu saja kita minta. Tuan-tuan. Yang lain insya-Allah kerajaan dah ada, jemaah menteri dah terbentuk. Tadi pun Perdana Menteri pesan dalam mesyuarat khas, fokus kerja. Jangan terkalih langsung dengan serangan-serangan ini. Jangan terkalih, fokus kerja. Kita akan buktikan penggal ini melalui rekod kerja kita. Tadi pun sudah diberikan beberapa gambaran tentang isu kos sara hidup, harga barang, jaminan bekalan yang mencukupi, aspek ketenteraman dan keselamatan negara. Kesemua itu kita bincang kerana kita sudah pun siap siaga untuk berjalan terus atas nama mandat sebuah kerajaan yang besar. Yang idea kerajaan gabungan perpaduan ini dikemukakan sendiri oleh Kebawah-Duli Tuanku. Saya menghadap, Datuk Zahid menghadap. Nasihat Tuanku, titah Tuanku mudah. Kerana tak ada blok yang membentuk majoriti, boleh jadi kerajaan sendiri. Maka Tuanku kata, hasrat baginda adalah semua duduk sekali. Stabilkan politik, fokus majukan ekonomi, tarik pelabur, bantu rakyat, global inflasi, ketidakcukupan makanan, kos sara hidup, harga barang. Tuanku mahu kerajaan ini tumpukan kepada isu-isu rakyat. Kerana itu, Tuanku titah sudi apa kiranya. Kita dah lepas bertarung dalam pilihan raya. Untuk mara ke depan, harus ada jiwa besar. Tuanku kata, bolehkah menerima sebuah kerajaan bersama ni? Datuk Seri Anwar kata, junjung kasih Tuanku, kita hargai wisdom kebijaksanaan Tuanku. Bagi pihak Pakatan Harapan, kita setuju. Tanda tangan. Datuk Zahid, Datuk Mak Hassan, Dr. Zamri ditanya soalan yang sama, setuju. GPS, setuju. JRS Sabah, setuju. Warisan, setuju. Soalan yang sama, perpaduan. Tan Sri Muhyiddin tidak bersetuju. Tan Sri Haji Hadi tidak bersetuju. Pasal apa tak boleh setuju? Perpaduan. Nilai yang baik dalam politik. Politik pelbagai kaum, pelbagai agama yang Tuanku gunakan kebijaksanaan yang untuk mengajak kita bersetuju. Kita semua setuju. Quran lebih banyak menceritakan dalilnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu para mufassirin tafsirkan sebagai agama. Agama menganjurkan perpaduan. Ustaz Hadi lebih faham tentang anjuran agama.
Tapi bila ditanya oleh raja yang memerintah, setuju? Tak setuju. Tan Sri Muhyiddin setuju? Tak setuju. Tuan-tuan, pilihannya sangat jelas. Tolak Perikatan Nasional yang tidak menerima nasihat dan syur untuk kita wujud sebuah kerajaan yang namanya perpaduan. Tak boleh tuan-tuan, bahaya. Cukuplah. Cukup. Saya sebut ini from the bottom of my heart. Cakap ni betul-betul daripada hati. Hati sungguh. Sebab saya yakin satu kata-kata yang datang dari hati, dia akan hinggap di hati orang yang mendengar. Al-kalamu idza kharaja mina qalbi dakhala ila qalbi. Betul Ustaz ni Omar? Boleh lah saya tu kan? Boleh. Kena rujuk juga dengan Ustaz Omar ni. Saya boleh rujuk Datuk Zahid, dia pun mengaji sekolah agama. Kan? Izzuddin. Tapi bab ini lebih afdal tanya Ustaz ni Omar. Kalau tanya Mahfuz, dia lagu lain jadi. Dia kata baca ayat Quran surah mana? Itu bukan ayat Quran. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Suatu kalimah yang kamu sampaikan datang dari hati, al-kalamu idza kharaja minal lisan. Ya, al-kalamu idza kharaja minal qalbi, datang pada hati, insya-Allah, Ustaz Jamil insya-Allah dia akan sampai pada hati orang yang mendengar. Dan insya-Allah kalau kita ajak dia, persuade dia, pujuk dia, terangkan kepada dia bahawa perjuangan yang kita bawa ini perjuangan yang betul, yang membawa kepada kasih sayang dan perdamaian, baik untuk negara, insya-Allah hati yang mendengar boleh menerima. Ya, ini dia hak Sayyidina Ali pesan. Tuan-tuan, kerana itulah penamat saya. Dia pun beritahu saya 20 minit. Lepas ni Datuk Zahid, lepas tu Rafizi, yang sekarang ni ada satu majlis di sebuah tokong. Saya tadi dekat Paya Besar. Ya, tak apalah, kita tak kira protokol lah tu. Nah, Timbalan Perdana Menteri berucap dulu, lepas tu baru Menteri Ekonomi mai. Tu saya kira lah tu bab tu. Protokol tu kita kira lain. Ini dalam keluarga besar ni kita nak sampaikan mesej saja. Ya. Saya penamatnya mudah. Saya nak sebut. Ini betul-betul keyakinan saya. Ya. Dalam Quran Allah Taala sebut lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syuqqah. Nah, Tuhan bagi tahu dengan Nabi, kalau perjuangan yang kamu bawa ini Muhammad, perjuangan yang mudah dan cepat mencapai kemenangan, nescaya berbondong-bondong kamu melihat manusia akan ikut kamu. Hakikatnya perjuangan yang kamu bawa ini payah, susah. Kamu akan diuji. Dan dalam sepanjang jalan perjuangan itu, bukan sedikit yang gugur di jalan perjuangan. Bukan mudah. Sekarang ini, alhamdulillah, kita duduk di bawah satu platform yang sama, yang namanya Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan, hikmahnya sangat besar. Sangat besar. Kita sudah bersedia untuk bergerak ke hadapan, dan insya-Allah negara ini boleh kita pacu kepada keadaan yang lebih baik. Ini keyakinan yang ada pada kita. Tuan-tuan ayuh, jadilah sebahagian daripada perjuangan ini. Ketika political clarity itu dah pun ada, sebuah kerajaan dah dibentuk, kita sekarang nak melengkapkan satu saja lagi, iaitu bagi kerusi Parlimen Padang Serai. Yang itu saja. Nak minta tolong semua. Cara minta tolong apa dia? Kawan-kawan, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, sahabat handai kita, kawan sepermainan kita, kawan pejabat kita, ajak mereka. 7 hari bulan ni. 7 hari bulan ni Datuk Jamil. Kebetulan hari jadi saya. 7 Disember. Kebetulan hari jadi. Nah, saya berumur dah 59 dah. Nah. Nampak macam 39. Dia kata nampak macam 39. 59 dah. Tuan-tuan. Dan hujung-hujung ni sajalah yang kita nak ajak, nak berbakti, nak ajak, nak bantu, nak bagi khidmat untuk negara kita ni.
Yang itu aja. Nah, cara minta tolong, mai 7 hari bulan, kemudian undi calon nombor 4. Dan masa ni juga kena banyak-banyak baca doa. Doa ini almarhum ayahanda Ustaz Nek Omar tauliah kepada saya. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, buka pintu hati kami. Buka pintu hati saudara mara kami, sahabat andai kami. Buka pintu hati untuk menerima kebenaran. Ya, wa anta khairul fatihin. Kaulah ya Allah sebaik-baik pembuka pintu hati. Tu yang kita nak minta. Mudah-mudahan 7 hari bulan nanti dulang kemenangan akan menjadi milik kita bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ni awak tak tuk tirai ni. Okey, sebelum saya menjemput tetamu istimewa kita pada malam ini, saya nak kena buat satu lagi pengumuman. Kepada pemilik